خاف الصديق وطمنونا بينا، قالوا ما تخافش علي ربه حفظه. من مكة للمدينة هاجر سيدنا وصاحبه، صاحبه الصديق أبو بكر رضي الله عنه. هاجر نبينا المصطفى صلوا عليه، من بعد ما الكفار اتفقوا على قتله. من مكة للمدينة هاجر سيدنا وصاحبه، صاحبه الصديق أبو بكر رضي الله Why is it so easy for some people to learn Arabic and experience the Quran directly, whilst the rest of us find learning شفت ياما ناس منى هتعيش العمر جنبك، وبرضه ما يكفيش أحلى دنيا عندي، ما تساويش إلا معاك يا رسول الله. وحشنا يا رسول الله، يا سيدنا شوقنا زاد والله. مهما طول الغياب محمد مشتاق إليك والله. محمد قلبي عليك صلى. طال سؤال
ده أنا زاد في قلبي حنين ودموعي مالية العين، طمعان بقالي سنين إني أزور المصطفى مرة، إني أزور المصطفى مرة. وحشنا يا رسول الله، يا سيدنا شوقنا زاد والله، مهما طول الغياب محمد مشتاق إليك والله، محمد قلبي عليك صلى. Ingin lebih daripada sekadar biskut? Munchies Crackers Plus. الفجر ووجهك مذ غادرت يبعثه الفكر. وقد شاء لي قدري أراقب وصله كما راقب الظمآن أخلفه القطر. وقد شاء لي قدري أراقب وصله كما راقب الظمآن أخلفه القطر. يسائلني هل بعد العيش بيننا، وهل يجمع العشاق ما بدد الدهر. فقلت معاذ الله لا عشت ساعة ولا أطلعت شمس علي ولا بدر، ولا أطلعت شمس علي ولا بدر.
بيننا وهل يجمع العشاق ما بدد الدهر فقلت معاذ الله لا عشت ساعة ولا أطلعت شمس علي ولا بدر يسائلني هل بعد العيش بيننا وهل يجمع العشاق ما بدد الدهر فقلت معاذ الله لا عشت ساعة ولا أطلعت شمس علي ولا بدر وإني على عهد المحبة صادق إذا طال بي عمر أو ضمني قبر Grammarly is your personal writing assistant for clear emails, confident messages, stronger essays. لو على قلبي داب في هواك وكفاية ليل وسهر وعناد وهيايا جوا عيوني حنين وغرام مشتاق لعنيك قلبي نادالك حن في يوم وتعالى وديك روحي بس تعالى اللي بحبك قرب طمن قلبي عليك معقول انساك معقول تنساني انا على طول معقول انساك معقول تنساني انا على طول معقول ما نعود حباب نمرق مثل الاغراب ولا نبقى سوا ولا نبقى سوا يا ما قالوا الهوى غلاب ولا مرة حسبنا حساب نبعد يا هوا يا هوا يا هوا وفين لياليك عام البنادي مشتاق لعنيك وحشني لقاك بالي مشغول بهواك على طول والليل بيطول وانا مش وياك فين لياليك عام البنادي مشتاق لعنيك وحشني لقاك بالي مشغول بهواك على طول والليل بيطول
I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Okay. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu bika min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Amma ba'du. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadinya alhamdulillah lah dengan peluang dan ruang ni kita dapat berkumpul sekejap lah untuk kita sama-sama kaji sikit apa yang kita akan belajar untuk degree nanti, dan maybe ada apa-apa soalan, insyaAllah nanti kita akan buat sesi soal jawab lah dekat akhir majlis kita ni. Seterusnya jadinya untuk sebagai kata-kata luan lah, saya ucapkan setinggi-tinggi perhargaan kepada Bro Aiman yang sudi untuk sama-sama dengan kita lah pada malam ni untuk bagikan sedikit briefing pasal apa yang kita akan belajar. Dan tak dilupakan juga kepada semua member-member ni bar yang kita akan jumpa insyaAllah dekat Gombak nanti insyaAllah. Ni kira muka-muka budak bar lah kan. Jadi sedikit lah pasal Bro Aiman ni. So nama Bro Aiman ni Muhammad Izzat Aiman bin Rapilus. Beliau ni student bar dan tahun keempat, and duduknya dekat Semenyih, Selangor. And before this, kalau ingat lah masa awal-awal dulu time kita nak isi apa, nak pilih apa ni, kita nak ambil course apa kat degree tu kan, kita ada jemput dah Bro Aiman ni. So kita jemput lagi sekali untuk Bro Aiman terangkan lah secara keseluruhannya insyaAllah. So mana yang boleh nak catat-catat pasal apa yang kita akan belajar dan cara nak isi pre-write tu semualah. Okay. So tanpa melengahkan masa, saya menjemput Bro Aiman. Boleh Bro Aiman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tu jelas ke suara saya? Jelas. Jelas Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Sihat Alhamdulillah. Okey, untuk malam ni seperti mana yang dimaknakan oleh Naim, saya akan menerangkan beberapa item utama lah basically untuk kita sebagai budak bar. Yang pertama, saya akan ceritakan sikit study plan, which is apa subjek-subjek yang anda akan ambil sepanjang 4 tahun ni. Dan yang kedua ialah pre-req 101, which is saya akan perkenalkan sistem pre-req ni, macam mana rupa dia, and macam mana korang nak macam mana korang nak handle untuk pre-req ni. So let me share my screen first. Kita nampak ke skrin? Nampak So basically untuk subjek untuk course bar, estetik dalam korang punya offer letter pun, nama course kita yang latest, ni kira latest yang latest ialah Bachelor of Islamic Revealed Knowledge and Heritage in Arabic Language and Literature. Maknanya kita diletakkan di bawah IRK lah. Kalau nak senang fahamnya, IRK department ni kita salah satulah daripada IRK department, selain daripada Quran Sunnah, Fiqh dan Usul Fiqh, dan juga Usuluddin and Comparative Religion. So kita department yang ke-5 sebenarnya. Department yang ke-4 ialah 1, 2, 3. Betul lah, kita department ke-5. Department ke-4 ialah Department of Fundamental and Interdisciplinary Studies, which is department ni yang akan menguruskan subjek-subjek wajib universiti
Saja universiti apa, kita akan tengok lepas ni. Tapi rasanya korang pun mesti dah tengok dah pasal study plan ni. Tapi tak apa, I will share with you guys benda-benda yang sepatutnya lah apa yang korang akan hadap 4 tahun ni. So let's go through jadual ni dulu. Korang nampak banyak nombor, korang memang pantang nampak banyak nombor kan. Tapi jangan risau, benda ni senang nak faham. Okay, yang pertama kita ada, untuk yang pertama kita ada University Required Courses. Untuk University Required Courses ni ada 20 credit hour. Tapi 20 credit hour ni ada subjek yang tak perlu ambil. Contoh dia, nanti kita akan tengok lepas ni lah. Ada beberapa, adalah 1-2 subjek je yang korang tak payah ambil. And then kita ada kuliah required courses. Okay, kuliah required courses ni dia ada satu je subjek which is FYP. Al-Masyru' Nihai. Ini 6 credit hour sebab FYP ni akan terbahagi kepada 2 iaitu FYP 1 dan juga FYP 2. FYP 2. So kira dia ada 2 FYP tapi jangan risau, ini kita payah fikir lagi. Yang ini korang fikir dah nak grad nanti, baru korang fikirlah pasal FYP ni. Pemain dana core courses, kita ada 4 jenis core courses. Awalan Indana Tadrib Al-Mihni iaitu industrial training. Pemain dana introductory courses. Introductory courses ni basically subjek akid. Subjek akid ni maknanya subjek daripada Department IAK lah. Contohnya akan ada ulum Quran, hadis, waghairiha. Pemain dana mutatallabat minal qisim. Maknanya core major kita sendiri. Subjek-subjek bar, kebanyakan untuk yang subjek wajib akan berada dalam ni. Pula akhir kita ada specialization. Ni takhasus. Ini untuk takhasus. Kemudian yang terakhir kita ada open elective courses 30 credit hour. 30 credit hour ni bersamaan dengan 10 subjek. So ya, mencampurkan semua nombor-nombor ni. So dalam masa 4 tahun korang akan ambil sebanyak 128 credit hour. Untuk korang nak senang faham dan korang nak senang organize, korang tolak siap-siap 6 credit hour dekat intern ni, industry training ni. So baki yang ada, baki daripada korang tolak 6 ni, so daripada yang tu lah korang kena bahagi dengan 8 semester. Tapi 8 semester ni 8 semester panjang lah, 8 long sem. Untuk makluman korang, dekat degree ni kita ada 2 jenis semester. Sekejap, mana conteng Okay. So sepanjang degree ada 2 jenis semester. Boleh lah tu. Kita ada long sem. Long sem tapi biasa orang panggil normal sem lah. Normal sem ataupun long sem. Long sem. Kemudian lagi satu jenis kita ada short sem. Allah, Hish tak lupa Hish lah. Short sem. Okay, normal sem ni which is semester 1 and semester 2 for each academic year, while short semester ni ialah semester 3. Dia ialah semester 3 for each academic year. Kalau korang buka dalam academic calendar, kalau korang buka dalam academic calendar, korang akan jumpa 3 calendar lah, which is calendar untuk semester 1, semester 2 and also semester 3. Semester 1 and 2 refers to normal semester, long sem, while for semester 3 kita ada untuk yang short sem. And short sem ni dia ialah optional kepada student degree, while untuk sem 1 dan 2 wajib lah. Sem yang wajib untuk semua. So basically itu overview untuk macam mana korang nak lakar degree korang. So next, kita pergi ke apa subjek-subjek yang korang akan ambil sepanjang degree ni. Awalan di subjek-subjek universiti, Talabat ila jami'ah. Antara subjek-subjek yang korang akan ambil ialah yang pertama ni UNJS 1301, UNJS 1201,
Okay, sebelum tu nak bahagikan ikut jenis dulu dia punya kod ni. Lepas tu lagi satu, ni lagi dua, UNJS 2308 dengan UNJS 2209. Okay, subjek UNJS ni apa ni? Untuk kita panggil, kalau kat degree CC ni korang akan panggil subjek ni subjek unggas lah. Dia ambil daripada dia punya kod dekat depan tu, subjek unggas. Okay, untuk subjek unggas ni for first semester kuliah akan registerkan subjek untuk yang ni UNJS 1301. Yang ini memang kuliah yang akan registerkan untuk korang, sebab ini ialah subjek, antara subjek yang terawal yang korang akan ambil waktu korang first year first term nanti. And untuk batch korang, dia starting batch 201, senior atas korang, starting daripada plan batch 201 dah menggunakan study plan yang baru, which is adalah beberapa subjek-subjek baru yang tiada pada study plan yang sebelum ni. So contoh macam saya sendiri, saya tak ambil lah subjek basic philosophy, sustainability development, tak ambil sebab zaman kita orang ada subjek unggas yang lain. Kita orang hanya ambil yang ni. Ni. Dulu kita orang ambil subjek inilah, ethics and faith saja yang masih kekal dekat study plan baru. Sebab study plan lama ada dulu, ada creative thinking, lepas tu ada apa lagi subjek yang aku ambil adalah beberapa. Tapi basically untuk yang baru ni subjek dia tak sama seperti mana sini-sini yang sebelum ni lah. Subjek ni kira subjek yang baru. So kalau korang nak refer pun, korang kena refer senior yang atas korang lah, batch 201 dan 202. Okay, saya sebut nombor 201, 202. Ini adalah nombor pangkal untuk matric card degree korang. So macam contoh korang ialah batch 211. 211. Nombor matric korang, kalau korang perasan dalam offer letter pun, dia dah tulis dah nombor matric korang siap-siap dekat depan tu. Dia punya pangkal depan dia ialah 211. 4 nombor belakang tu ialah nombor korang. Lebih kurang macam tu lah cara baca tu. So, macam kalau CFS, dia 20, lepas tu terus nombor korang. Dia 2 digit kat depan tu je, symbolizekan korang intake CFS tahun bila. Tapi kalau degree, dia ubah sikit. Dia tambahkan lagi satu nombor untuk membezakan intake tu waktu sem bila. Contoh kalau 211 maknanya 21 tahun 2021, 2022, semester 1. Korang masuk waktu tu. Kalau yang next sem punya intake akan jadi 212. Lebih kurang macam tu lah cara nak faham nombor matrik degree ni macam mana. Okay, kita sambung balik dekat sini. Sekejap. Okay, ada pembetulan sikit untuk subjek yang akan diregister pada kuliah yang akan register ialah subjek ni UNJS 1201, bukan 13. 13 ni korang akan, biasanya korang akan ambil waktu first year second semester. Dia taklah prerequisite, tapi macam standard dia, orang akan ambil yang ni dulu, baru ambil yang lain-lain lah basically. Kemudian untuk korang take note, beberapa subjek yang korang tak ambil ialah yang ni. Bahasa Melayu 1 dan 2. Yang ini tak perlu asal aku buat X. Ini X. Admit. Kawan lah. Yang ini korang tak payah ambil Sebab apa? Subjek Bahasa Melayu 1 dan 2 ni ialah subjek baru yang diperkenalkan oleh universiti khusus untuk pelajar antarabangsa, international students, which is nak tengok diorang punya proficiency bahasa Melayu. Kalau macam waktu kita CFS dulu, kan kita ada EPT dengan APT kan, kita nak tengok proficiency English dengan Arabic dah di tahap mana. Tapi untuk yang fokus kali ni, bahasa Melayu ni dia memang fokus untuk international student lah, untuk tengok diorang punya Malay language proficiency. So kita tak payah ambil. So dia dah kira macam benda ni dah auto exempted lah.
Tentu. Kemudian subjek lain yang akan korang ambil antaranya usrah 1, usrah 2. Kemudian dia akan berkesinambungan, dua subjek ni akan berkesinambungan dengan yang ni. Usrah in action 1, usrah in action 2. Dia macam ada kesinambungan dia dekat situ. Sebab apa yang, dia basically apa yang anda faham, usrah 1 dan 2 ni banyak kepada teori. Korang akan belajar banyak pada teori lah. Tentang adab, tentang good values, lebih kurang macam tu lah. Dia more pada teori. Then, bila dah ambil usrah in action 1 and 2, dia akan lebih kepada practical. Korang akan buat projek-projek yang berkaitan. Dan, untuk makluman, subjek usrah in action 1 ni, dia akan berkait juga dengan subjek korang yang ni. Subjek SDG ni. UNGS 1201, subjek Sustainable Development, Issues, Policy and Practices. Sebab dalam subjek ni akan meminta korang untuk buat projek, dia community engagement project lah. So daripada projek tu, dia akan apply dekat sini, usrah in action 1 ni. Ini setakat mana yang saya fahami melalui lecture-lecture yang disampaikan oleh lecturers lah daripada kuliah. So basically itu antara beberapa subjek-subjek yang akan korang ambil. Lepas tu kalau korang perasan, kita ada subjek ni. Ada dua subjek Arab ni. Introduction to Arabic for Quranic Understanding 1 and 2. Ada yang pernah tanya sebelum ni, yang ini kena ambil ke tak kan? My answer for now, korang kena ambil. Sebab apa? Subjek yang ni, dia tak sama macam mana subjek LQ level 1 dengan level 2 zaman CFS ni tu. Dia bukan Arabic language untuk level 1 dengan 2. Sebab ini ialah memang specifically subjek dia, dia punya emphasize dia dekat ni, title yang belakang ni. For Quranic Understanding. So basically dia punya nature subjek tu, kalau nak senang faham, dia memang untuk belajar bahasa Arab ni untuk kau faham Quran. Lebih kurang macam tu lah. Tapi I'm not sure either memang benda ni applicable for all ataupun untuk student IRKBA akan ada exemption. Sebab dalam masa yang sama korang belajar subjek-subjek IRK, korang akan belajar juga pasal benda ni. So tak sure either korang akan ambil ataupun tidak. But for now, memang kalau daripada kuliah pun memang tak ada kata apa lah. Still maknanya korang kena ambil. Begitulah ceritanya. Untuk KOKO ni, leadership, family management, skill 1, skill 2, I will explain later. So remind me nanti. Okay, next. Dan Taqil Ilah, kuliah required courses. Kuliah required courses ni, dia tilawah ke? Okay. Sebelum tu, tilawah 1 dan 2 ni pun, dia bukanlah tak payah ambil. Dia macam mana korang kena, korang akan start ambil tilawah 1 ataupun tilawah 2 ataupun advance tilawah 1 ni, ia bergantung kepada tilawah placement test korang yang akan korang buat waktu ta'arufik nanti. So by result daripada tilawah placement test tu, tilawah proficiency test, tilawah proficiency test daripada TPT itulah yang akan korang tahu korang akan start ambil subjek tilawah mana. Sama ada tilawah Quran 1, tilawah Quran 2 ataupun terus pergi kepada subjek advance tilawah Quran 1. Ini kena take note lah. Okay. Tu dalam masa yang sama saya dah brief dah untuk subjek advance tilawah Quran ni. Okay, next kita ada bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Ini bahasa Melayu Kerjaya ni wajib Sebab apa? Tadi dah tak ambil yang bahasa Melayu 1 dan 2 ni. So dia gantikan lah. Dia macam dia nak gantikan, ambil yang ni. Ambil bahasa Melayu Kerjaya ni. Still belajar bahasa Melayu, tapi don't expect belajar bahasa Melayu macam belajar zaman sekolah yang kena buat kerangan 4-5 buku surat.
kau nak kena fahamkan Comscience tadi subjek Bahasa Melayu Kerjaya ni dia memang fokus dia, kalau tengok nama subjek pun Bahasa Melayu Kerjaya. So memang fokus dia banyak berkait dengan kerjaya lah. Antaranya kau akan belajar pasal pengucapan awam, kau akan belajar pasal penulisan surat, pasal protokol. Dia lebih kurang macam tu je. Dia related to kerjaya lah. Dia tak ada kau belajar balik pasal tata bahasa, pasal benda-benda basic Melayu, tak ada lah. Okay. Next. FYP as I explained before, yang ini korang akan fikir waktu korang dah 4 year nanti. Tak apa, jangan risau. Perjalanan korang masih jauh. Okay. Kita teruskan kepada core courses kita. So ni adalah beberapa subjek-subjek subjek core yang korang kena, yang wajib ambil. 2 daripada Department Arab. Kita ada Arabic for Islamic Studies. Dalam Arab ni kita sebut Al-Arabiyyah Lidirasat Al-Islamiyah. Yang ini basically subjek Hafiz ni, dia punya singkatan dia Hafiz. Subjek Hafiz ni dia combination of Nahwu, Sorof sikit, Balaghah sikit. Balaghah. Basically akan belajar benda 3 cabang ni dalam satu subjek. Tapi korang tak adalah belajar in detail sangat. Belajar macam sikit-sikit je. Sebab nama pun dia for Islamic Studies. So dia adalah berkait sikit pasal memahamkan teks Al-Quran dan juga hadis. Tapi korang tak belajar in deep sangat dalam subjek Hafiz ni. Sebab memang ada satu spesifik subjek yang korang akan belajar. Contoh dia pasal, dia lebih kepada ijaz Qurani lah. Ijaz Qurani dari segi kenapa penggunaan, contoh kenapa Allah membezakan penggunaan kalimah matar dengan al-ghaith dalam certain ayat. So kita akan belajar benda tu specifically dalam subjek ni. Quranic and prophetic text. Arab ni kita sebut nusus Quraniyah wa hadithiyah. Nusus Quraniyah wa hadithiyah. So subjek ni lah yang akan memang spesifik. Kau akan belajar berkait dengan nahwu. Dia banyak Nahwu dengan Balaghah. Nahwu dengan Balaghah berkaitan dengan Quran dan hadis dekat subjek ni lah. Lepas tu ada subjek fiqh. Ada 2 subjek fiqh. Fiqh Islami dan juga usul fiqh. 2 subjek ni saling berkait rapat. Sebab tu lah dia jadi prerequisite. Maknanya contohnya first year, first sem korang ambil subjek fiqh Islami. So contohnya kalau korang macam tak nak melengah-lengahkan masa, bila first year second sem boleh dah ambil usul fiqh. Dah tak perlu untuk tunggu lama-lama. Macam tu lah. Dia untuk subjek fiqh Islami ni korang akan belajar pasal fiqh. Tak sure lah korang punya subjek understanding Islam korang belajar macam mana. Tapi kalau dulu zaman kita orang CFS, kita orang dulu belajar kalau subjek kita orang pasal subjek Ma'ariful Wahyi, IRQ. So sama je yang kita orang belajar waktu CFS tu, kita orang belajar balik dalam subjek fiqh Islami dan juga usul fiqh. Tak sure kalau korang punya zaman CFS korang ada lagi ke subjek tu. Tapi tak sure lah. Tapi basically fiqh Islami dengan usul fiqh ni korang akan belajar benda-benda basic pasal fiqh. Okay, next. Daripada Department Quran Sunnah ada 3 subjek. Fiqh Sirah, Ulum Quran dengan Ulum Hadis. Lepas tu untuk subjek daripada Department Usuluddin ada 3 juga. Islami Akidah, Islami Etik dengan Islami Dakwah. Akidah Islamiyah, Akhlak Islamiyah, Dakwah Islamiyah. Itulah basically subjek-subjek core yang korang akan ambil. Next, kita pergi kepada Department Riwayat. Department Riwayat ni, ini list subjek yang wajib untuk semua ambil. First, Arabic syntax ni Nahwu. Arabic morphology ni Sorof. Okay, computer application in language and literature ni basically korang akan belajar penggunaan komputer tapi dalam Arab. Bukanlah dalam Arab. Dia macam korang akan belajar pasal contohnya untuk typing
Arabic document, macam mana korang nak type Arabic document tu dalam Microsoft Word. Lebih kurang macam tu lah. And then ada juga kalau dalam subjek komputer ni, korang akan ada belajar satu application ni, nama dia Corpus. Corpus. Tapi untuk application ni dia berkait dengan aspek lughawiyat lah, dari segi kosakata. Tapi benda ni korang akan belajar in deep dengan lecturer tu nantilah. Tak nak cerita sangat sebab nanti kalau korang dah tahu, nanti korang tak syok nak belajar. Tiba. And next, Indana. Ini ilmu bayan. Ilmu bayan. Allah. Ilmu bayan. Kemudian introduction tradition Arabic prose ni nusus yang ini nasar. Ini subjek nasar. Ini subjek nasar. Subjek syair yang ini. Ini subjek syair. Dia ada beza lah, prose text dengan poetry text. Prose ni, rasa ni kau belajar kot waktu SFS dulu. Apa dia subjek korang, subjek adab waktu SFS? Adab Arabi. Okay, untuk adab Arabi, cuma adab Arabi tu korang belajar tak, korang khutbah khutbah pun ya, syair pun ya kan, satu subjek tu kan. Cuma dalam degree dia spesifikkan lah. Untuk prose text ni more kepada mu'allaqat, khutbah. Korang akan banyak belajar benda tu dalam subjek nasar Arabi. Tapi untuk syair Arabi ni memang segala-gala syair daripada jahili sampailah asrul hadis, korang akan belajar dekat subjek poetry ni. Cuma untuk subjek yang berkait dengan adabiat ni, macam terus dengan poetry ni, tak adalah kiranya setiap zaman korang akan belajar semua dia punya syair ataupun nasar. Korang akan biasanya lecturer memang akan ambil satu ataupun dua je daripada setiap zaman untuk korang belajar. Contoh macam poetry ni, maybe akan ada, korang akan belajar satu je syair daripada Jahili, kemudian satu syair daripada Abbasi, satu syair daripada Umawi, satu syair daripada Asr Hadis. Lebih kurang macam tu lah. Dia ikut kepada lecturer jugalah nak pilih syair zaman mana ataupun nasar zaman mana untuk korang belajar. Tapi basically dia merangkumi lah, starting daripada Asr Jahili sampailah Asr Hadis. Kalau subjek kalau macam senior kita orang yang dulu, dia ada subjek yang spesifik tau. Contohnya macam kalau Asr Jahili, untuk nasar Jahili satu subjek. Untuk nasar zaman Umawi satu subjek. Tapi starting yang kita orang punya batch, dia dah start, maknanya dia sama macam korang lah. Kira ni dia dah gabungkan semua subjek tu jadikan satu subjek je. Itulah adanya Arabic prose text dan juga Arabic poetry text. Dia differentiatekan dua tu je lah. Tapi dia macam dia tak spesifik kepada satu zaman. Okay, next. Untuk balaghah, kalau perasan, department buat ada dua subjek, iaitu ilmu bayan dan juga ilmu ba'ani wal badi'. Yang ni sebabkan memang kiranya dia tak nak, department tak letakkan balaghah tu sebagai satu subjek besar. Korang akan belajar in deep bayan dulu, kemudian baru korang akan belajar in deep dalam ilmu badi', ilmu ba'ani wal badi'. Sebab apa, itu memang ketetapan yang dah memang department yang letak sendiri. So untuk kalau dalam ilmu balaghah, korang akan start belajar dengan bayan dulu lah. Majaz mursal, Allah Ustaz Ahmad. Tapi dia basically untuk bayan akan ada 4 je yang korang akan belajar. Jadi yang lain-lain tu akan masuk dalam ma'ani wal badi'. Okay, next. Tak nak pergi lama-lama sangat.
Okey, yang ini dia kena cerita pening sikit. Tak ada pening mana pun. Tapi adalah beberapa pilihan dia. Okey. Yang pertama kita pergi kat elective yang D1 ya. Okay, yang D1 kita tengok ada elective. Dia ialah related to major. Yang ni korang hanya perlu pilih 6 sahaja. 80 credit hour maknanya pilih 6 sahaja daripada 16 subjek yang ditawarkan oleh department. Sebab apa? Sebab apa untuk D1 ni hanya dia buat 18? Sebab yang akan complement untuk mencukupkan 30 credit hour ni akan datang daripada yang ni. 6 credit hour daripada HS elective dan lagi 6 credit hour ialah daripada open elective courses. Okay. Kita akan pergi dulu satu-satu. Yang pertama, yang related to major ni, ikutlah kepada minat masing-masing. Kalau misal kata nak ambil dalam elective courses ni, kalau korang jenis yang memang minat adabiat, so ambil lah subjek-subjek adabiat banyak dekat sini. Contoh kita ada tarikh adab, contoh kita ada juga comparative literature, adab muqarran. Ini adab muqarran. And then kita ada juga beberapa subjek lain, contoh arud. Ambil lah subjek-subjek lebih dia dekat adabiat. Kalau contoh korang yang memang jenis lughawiyat kan, memang nak jadi nahu master kan, ambil lah subjek yang berkait dengan nahu ataupun yang berkait dengan lughawiyat. Contohnya Arabic phonology and phonetics ataupun contoh yang lain applied linguistic. Ikutlah kepada minat masing-masing. Yang ini memang terbuka lah kepada korang nak susun macam mana. Tapi yang penting ambil 6 je daripada 18 ni. Ambil 6 daripada 18. Next, untuk HS elective, yang ini ambil 6 credit hour, maknanya ambil 2 lah. 2 sahaja subjek daripada 6 ni. Korang kena pilih lah nak ambil mana satu. Contoh lah nak ambil political science dengan communication. Cukup lah. Cukup lah untuk korang punya. Lengkap. Kira dah lengkap lah untuk korang punya elective ni. Dia ambil 2 sahaja sebab ini ialah dikiranya walaupun dia elective tapi dia antara pelengkap korang untuk mencukupkan total credit hour korang tadi. Yang 129 tu. And then, untuk yang open elective ni, sebab kat sini dia mention any 2 courses within the university, maknanya korang bebas untuk ambil subjek apa-apa pun. Contoh kat sini, kalau korang nak ambil subjek, kalau contoh korang nak ambil subjek daripada kuliah ekonomi kan, contoh management, apa kod dia tak ingat. Ataupun contoh dia kalau korang nak ambil subjek halal. Halal boleh juga dekat sini. Kira korang letak kod halal, apa kod dia. So cukuplah 2 subjek untuk open elective courses. Tapi ini ialah method yang pertama. Sebab elective ni dia ada beberapa jenis lah. Macam mana nak lengkapkan 30 credit hour ni. Yang pertama, normal method lah. Normal method which is korang tambah lah daripada 18 daripada department, tambahkan dengan 6 daripada HS, and then tambahkan lagi 6 open. Ni normal method. Second, minor. Minor ni kalau nak senang faham dia, 30 credit hour, maknanya 10 subjek korang ambil daripada department lain atau
kos lain. Kos ataupun kuliah lain lah. Contoh, kalau korang nak declare as minor in halal management, so ambil lah 10 subjek ni, semua 10 subjek ni daripada subjek halal management sahaja. Yang kod dia ialah HART. Tapi basically untuk elektif ni lah antara method-method yang biasanya orang buat. Normal method dengan minor. So basically itulah pasal study plan korang ni. Dia nampak macam pening. Tapi bila korang dah start susun, barulah korang nampak cara korang nak hidup kat UAE ni. So basically inilah yang berkait dengan cost list. Pasal cost list. Next, sekejap nak tunjuk contoh yang saya susun sendiri untuk 4 tahun belajar apa. Cari dia punya dokumen tu. Ikut. Di mana ya? Ini. Okey. Okey. Kat sini. Dekat ini. Sini. Kamera ni. Ni. Presenting dulu. You dengar ke? Dengar. Okay, sorry laptop buat hal ni. Dia tiba-tiba restart. Ni memang tengah menunggu lah laptop untuk restart. Okay, so sambung balik Okay, basically untuk korang punya apa yang korang akan ambil waktu degree tu, sebanyak-banyak itulah subjek-subjeknya. Sebelum kita bergerak ke pre-reg, macam mana korang nak pre-reg subjek? Dia nak tanya apa-apa ke? Kalau ada sesiapa yang nak tanya dulu. Nah, you read and yes, Al. Abdulu. Untuk macam untuk first year SEM 1 ni, kita orang perlu register sendiri ke ataupun you dah sediakan? Okay. Subjek yang akan diregister oleh universiti rasanya 2 je. Kalau untuk kelas bar, iaitu subjek SDG tadi, UNJS 1201 dan juga subjek AFIS, Arabic for Islamic Studies. So basically 2 subjek ni je yang akan universiti registerkan. Tapi subjek lain, korang yang akan register sendiri korang nak ambil subjek apa. So basically, korang still kena pre-reg sendiri. Tapi untuk 2 subjek tadi tu tak perlu untuk korang pre-reg sebab memang
kuliah yang akan letakkan subjek tu untuk korang. Untuk menjawab soalan dia begitulah. Okay, jelas. Lepas tu next dari saya jugalah. This seems like, macam mana nak kata kira macam setiap kali kita nak isi prereq tu, kita kena ikut nombor A, B, C, D ni. Maksudnya university require courses, kuliah courses, core courses dan juga open elective courses ke macam mana? Okay, untuk pengisian korang nak prereq setiap nanti, korang tak adalah kiranya first year ambil university required je, second year ambil core sahaja. Tak. Dia tidak berjalan sedemikian rupa. Apa yang korang kena plan betul-betul ialah memang korang kena campurkan setiap elemen tu sepanjang 4 tahun korang. Tapi bear in mind, subjek universiti korang wajib habiskan before masuk third year. Sebab apa? Subjek waktu third year dengan fourth year, korang kalau boleh korang fokus hanya untuk subjek-subjek korang hanya fokus untuk subjek-subjek department ataupun subjek daripada kuliah. Tapi seeloknya waktu third year dengan fourth year ni selalunya subjek department je yang tinggal. Subjek core dengan elective department. So untuk menjawab persoalan tu, dia taklah mengikut apa yang dah ditetapkan. Korang sendiri kena plan untuk campurkan, which is korang kena make sure, contoh untuk first year, first time korang kena make sure dalam tu ada university required, adanya ada juga dari core kuliah, ada juga core department dan ada juga elective department untuk menyenangkan korang. Oh, dia kira macam ambil sikit-sikit lah. A, B, C semua ambil. Macam tu betul. Oh, okay, jelas. Tapi korang kena make sure by korang dah second year, second sem, korang dah habis semua university required. Sebab itu memang galakan daripada, bukanlah galakan, dia macam kalau korang nak senang hidup, korang dah tak payah fikir satu saja universiti tu waktu korang dah third year dengan fourth year. By korang dah second year tu korang dah settle semua benda. Macam tu lah. Supaya korang boleh fokus waktu korang third year dengan fourth year tu, korang boleh fokus subjek bar je. Macam tu. Okay, jelas. Thank you bro. Soal. Kita open lagi lah. Siapa-siapa nak tanya, buka je mic. Ada lagi ke yang nak bertanya? Jangan malu, jangan segan. Kalau korang segan, nanti kau merana tak? Dah. Nanti kau malu ni, kau dah tak tahu dah. Nanti korang lost. Saya nak buat macam mana ni? Tak dah. Saya baik korang bertanya. Tengok partisipan malam ni boleh tak ramai Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, saya nak just nak kepastian yang core courses tu kan, yang C1 dengan C2 tu kami ni memang tak perlu hiraukan ke macam mana? Yang industry training dengan archi industry courses tu. Okey, terima kasih Khairul. Okey, C1 subjek industry training ni, DIPMIH ni intern. Subjek intern ni korang akan ambil waktu third year, third semester korang. Itu memang bukanlah ketetapan. Kebiasaan yang memang department akan buat untuk korang. Memang kira department design kan, korang third year, third semester baru intern. Ataupun kalau worst case, macam kadang-kadang macam yang sini kita orang sebelum ni, sepatutnya waktu third year dia nak intern, tapi tempat yang dia mohon intern tak terima dia, so dia terpaksa lah untuk bukanlah extend, dia kena carry forward intern dia kepada last semester dia, which is waktu fourth year third semester dia. Tapi common practice by our department,
memang by third year akan start intern. Okay, untuk RK Introductory Course, macam mana yang tadi yang saya sebut, subjek IRK ni, korang kena well blend dengan subjek-subjek lain lah. Contoh dia, bila korang dah first year, second sem, ambil dah juga subjek IRK sikit, subjek bar sikit, subjek university sikit, macam tu. Sebab subjek kuliah ni, untuk kuliah required ni, ada pun FYP, kemudian advance tilawah dengan bahasa Melayu Kejaya. So macam bahasa Melayu tu kalau korang nak ambil waktu second year pun boleh dah, tak ada masalah. Korang nak ambil waktu second year ke first year pun boleh dah, first year second sem. Korang kena well blend lah dengan korang punya management, dengan cara dengan subjek yang korang nak ambil tu bila. Hopefully menjawab soalan. Faham. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi yang nak tanya? Ada ke possibility kan kalau macam baru first year, lepas tu sem macam mana? Sem 1 tu, lepas tu kita terus ambil yang Arabic syntax dengan Arabic morphology. Ada ke macam tu? Okey, untuk subjek Nahu dan Saraf ni, Arabic syntax dan Arabic morphology, kalau dalam sistem selalunya tak lepas. Sebab dua subjek ni, dia punya prerequisite dia ialah Arabic for Islamic Studies. So, first year, first sem, korang ambil dulu subjek tu. So, kalau second sem korang nak ambil syntax morphology sekaligus pun boleh, tak ada masalah. Asalkan korang dah ambil dulu Arabic for Islamic Studies. Kiranya, korang kena take note jugalah. Kalau korang pesan dekat dalam study plan ni, dalam course list ni, dekat bahagian hujung tu ada remark ataupun prerequisite. So, make sure subjek-subjek yang korang pilih tu, dia tak ada prerequisite. Untuk waktu first year ni lah, pilih subjek-subjek yang tak ada prerequisite dulu. Sebab apa? Senangkan korang juga. Kalau subjek yang ada prerequisite ni biasanya akan ambil waktu second year ataupun third year ataupun fourth year. Contoh, cuba tengok dekat department core punya, Naim. Okay, Arabic, okay, contoh bukan, bawah lagi sikit. Okay, contoh. Kita ada subjek Introduction to General Linguistics. Okay, subjek ni, tengok dia punya point, dia punya prerequisite dia dekat situ ialah Arab 2115 dengan Arab 2116. Ini menunjukkan kepada, ini refer pada subjek Arabic Syntax dan Arabic Morphology. So, yang ni prerequisite dia Arab 1115, which is Arabic for Islamic Studies. So, dia macam saling berkaitan lah antara satu subjek dengan satu subjek tu. Once dah ambil Hafiz, baru boleh ambil Arabic Syntax dengan Arabic Morphology. Once dah ambil dua subjek ni, barulah boleh pilih subjek-subjek yang lain. Contoh lagi, kalau bukan IGL ni, untuk contohnya macam Advanced Arabic Syntax, baru boleh ambil selepas daripada ambil Arabic Syntax. Barulah. Dia macam, contoh Hafiz, lepas tu ambil Arabic Syntax, lepas tu ambil Advanced Arabic Syntax. Dia punya sequel dia macam tu. Dia jangan main langkah-langkah ikut sekati lah. Kena take note jugalah subjek-subjek yang ada prerequisite. Especially untuk subjek yang elektif lah. Tapi elektif ni tak risau sangat sebab kebanyakan subjek elektif kita akan ambil bermula waktu third year, second year ataupun third year ataupun fourth year lah. Bila waktu-waktu macam tu selalunya subjek-subjek core kita dah ambil waktu kita first year ataupun second year. So bila kita nak ambil tu kita dah tak risau sangat sebab kita dah ambil subjek yang menjadi prerequisite kepada subjek tu. Menjawab soalan ke? Okay, jelas. Okay, jap. Ada soalan dekat message kan? Yang saya perasan ada seorang ni, okay, Alia tanya, subjek UNJS tu kuliah register kan? Dan saya dah add subjek tu sendiri, jadi saya perlu buang ke? Dan so, ada sambungan ke Alia?
Nur Alia. Sebab nampak macam soalan tak habis. Oh, tak ada. Okey. Okey, untuk subjek UNJS 1201, kalau siapa yang dah add tu, biar je dulu. Sebab in case kalau kuliah dah tak apply sistem tu SEM ni untuk intake korang, so korang dah secure lah untuk subjek tu. Sebab basically subjek UNJS 1201 ni memang batch korang je yang akan ambil. Batch atas dah ambil. So macam korang tak payah risau lah kalau subjek tu habis. Sebab subjek tu memang akan ada untuk korang. Sebab memang subjek tu korang je yang ambil. Okay. Next. Okay. Saya lagi kot. Tak apa I think semua nak tanya kot. Apa ni? Tadi Allah SWT. Study plan yang sesuai lah untuk kami ni. Yang baru-baru. Korang kira nak tahu subjek apa yang sesuai. Macam first year sem ambil apa. First year second sem ambil apa. Betul? Itu kesoalan dia nak betul-betul. Okay. Yang ni sebenarnya kalau ikutkan lah my personal opinion, dia tak ada lah absolute structure untuk untuk semua orang. Sebab masing-masing ada cita rasa masing-masing nak buat macam mana. Tapi to start the journey, maybe I can share something lah. Kejap tengah menunggu laptop ni nak restart balik. Lama betul dia nak hidup ni. Laptop lama macam ni lah. Sebab phone ni pun tinggal 2% ni. Risau kat ni. Tapi basically untuk subjek yang awal-awal waktu first year first sem, kebanyakan orang akan start ambil dah subjek daripada IRK atau sama ada dia selalunya akan ambil macam ni lah. Ambil ulum Quran, lepas tu ambil fiqh Islami, lepas tu ambil Islami etik. Tu dah kira dah cukup RK introductory. Tiga-tiga department ada. Lepas tu ambil juga Hafiz. Hafiz dah dia dah berapa? Dah 12 credit hour. Lepas tu subjek UNJS Sustainable Development dah 15. Dah 15 credit hour. Kalau korang nak extra sikit, ambil lah Usrah 1. Usrah 1 0.5. And then lagi satu Advanced Tilawah 0.5. So cukup 16 credit hour. Macam tu lah basically dia punya practice dia. Tu antara contoh yang korang boleh, antara contoh gambaran yang korang boleh buat lah. Bang. Ya? Nak tanya. Yang HS elective course tu, selalunya ambil year berapa? Okay, sekejap Baik. Okey. Untuk menjawab persoalan tadi, yang pertama, subjek HS ni dia tak kisah ambil bila-bila. Sama ada nak ambil waktu first year ke, nak ambil second year ke. Even nak ambil waktu 4 year second sem pun boleh, tak ada masalah. Sebab subjek ni subjek elektif untuk kita. And then dia macam ikut kepada kesesuaian masing-masing lah nak susun macam mana. So kalau nak menjawab persoalan tu, ambil bila-bila pun tak kisah. Asalkan jangan terlupa nak ambil lah. Jangan disebabkan subjek HS tu jadi nak kena extend pula satu sem semata-mata nak ambil subjek tu. Kena susun elok-elok lah. That's my answer. Terima kasih bang. Okay, sama-sama. Ada soalan lain lagi?
I think kita boleh teruskan dulu. Lepas tu nanti kita buka untuk sesi Q&A. Okay, boleh. Tak ada masalah. Sekejap tengah buka folder tu. Basically untuk pre-rec ni, Naim boleh stop presenting dulu. Okay, untuk pre-rec ni, rasanya ada juga beberapa daripada korang pun dah buka dah dengan sistem ni. So basically inilah dia, sistem pre-registration untuk subjek-subjek. Dia akan keluar macam ni. So once korang dah dapat korang punya account korang, untuk nombor matrik degree, yang guna nombor matrik SFS nombor matrik degree and set up password. Kenapa dia jadi hang Aduh, aku stres betul. Kejap. Okay, dengar dengar. Okay. Once korang dah log in dalam sistem ni, okay, dia akan keluar lah serta-serta detail ni. Korang punya matrik number, nama, program and juga level. Korang punya akan keluar level 1 lah. So basically, cara dia senang je lah kalau nak pre-rec ni. Dia ada beberapa button kat bawah ni yang akan membantu korang punya proses pre-rec lah. Okay, first untuk add ni. Okay, bila mana nak add subjek, korang tekan je add. Dia akan keluar pop-up sebenarnya dekat sini. Alamak, dalam skrin ni tak nampak pula. Sekejap, kena tukar mode. Touch screen. Okay. So basically, contoh okay, bila mana korang tekan je add, dia akan keluar pop-up yang macam ni lah, add a course. So, korang type lah course code ni dengan tepat. Contoh Arab 1115. Kalau untuk take note juga untuk type course code ni, kalau subjek-subjek yang ada kod A dekat belakang, contoh dia macam subjek daripada IRQ, contohnya RQ QS, contoh 1101 E. Kalau korang perasan kat sini, dia tak ada jarak tau. Sebab memang ruang dalam tu memang kiranya muat-muat je untuk jumlah huruf yang ada. Kalau contoh yang tak ada A ni, macam contoh subjek department kita kan, Arab 1115. Dia ada jarak kat sini. Dia ada jarak antara Arab dengan nombor tu. So kena alert lah bila mana korang key in course code tu. And then untuk nak membantu korang sebenarnya, bila mana korang nak pilih section ni, korang pergi dekat schedule dulu. Course schedule ni. Korang boleh dekat pre-rec ni boleh juga tekan directly dekat sini. Dekat ni, schedule ni. Dia akan keluar pop-up. Ataupun sebelum korang buka pre-rec ni pun boleh je nak buka. Korang search je course schedule IUM. Dia akan keluar yang ni. So dia akan keluar yang ni. So dekat sini korang akan tengok lah apa subjek-subjek yang offered daripada kuliah kita ataupun daripada kuliah lain. Kalau nak lagi senangkan pencarian korang, terus dia tulis kod subjek apa yang korang cari. Contoh kalau nak subjek bar, tulislah kod Arab siap-siap. So dia akan keluar semua subjek yang daripada department kita je. Dia tak ada department lain punya subjek. So dekat sinilah korang akan nampak. Dekat sini yang akan ditunjukkan. Dia akan tunjuk kat sini kod subjek, section berapa, hari bila, masa, venue dan juga lecturer. Lecturer yang akan mengajar subjek tu lah. So dekat sini lah selalunya orang akan check. Dia maknanya bila mana korang nak susun korang punya jadual, dekat sinilah akan mainkan peranan untuk korang pilih section mana dengan lecturer mana yang akan korang rasa yang korang nak ambil. Macam itulah. Contoh lain, kalau bukan subjek bar, kalau contoh nak cari subjek halal.
carilah dekat sini. Dia akan keluarlah semua list-list lecturer yang mengajar subjek tu. Selain daripada subjek kuliah, kalau contoh korang nak cari untuk Koko boleh juga. Tapi kena tukar lah dekat sini. Pergi kat Koko. Contoh. Koko susah sikit dia punya kod dia. So korang tekan. So dia akan keluar lah. Segala-gala Koko yang ada kat UIE ni. Nak ambil yang mana satu. So dekat sini lah dia akan tunjuk. Ada banyak ni duit korang. Sebab untuk Koko ni dia includekan sekali dengan family management dan juga leadership. Sebab tu dia ada sekali kat dalam ni. Banyak lah, ada sampai 8 lah. Sampai 8 page. So boleh pilih lah mana satu. Okay. Tu berkait dengan untuk pre-reg ni lah. Kira kalau contoh bila korang nak add subjek, tekan dekat ni, dia akan keluar pop-up ni. Masukkanlah course code dengan section yang korang nak. Tapi in case kalau korang macam ragu-ragu, macam aku tadi pilih section berapa So jangan risau. Korang type je apa kod yang korang nak tu. Contoh ini Islamic akidah rasanya. Ini Islamic akidah kan. Korang macam tak sure section apa yang tinggal kan. Tekan je available section. Oh ni sebab dia clash. Alamak. Syang. Tekan apa Arab Arab 1115. Contoh kan korang tekan ni. Nak check section apa yang mau clash juga. Aduh. Dia sebab dah ada subjek kat sini. So jadi tu yang jadi clash. Dia basically kalau tak keluar. Kalau available, dia akan keluar lah subjek apa yang tinggal, section mana yang tinggal dan juga berapa vacancy yang tinggal. Ambil contoh apa subjek tak ambil lagi. Ni kot. Ni dah. Ada je. Lah clash. 425 ada lagi okay. Contoh dia akan keluar macam ni lah. Contoh bila mana korang macam tak tahu nak letak section mana kan. Korang tekan dekat available sections ni. Dia akan keluar section berapa, section mana yang tinggal and berapa vacancy yang tinggal untuk section tu. Contohlah kalau nak ambil kan. Rasa macam boleh ambil subjek ni kan. Tekan. So tekanlah add. Ini contoh lah sebab ni tak fulfill lagi. Tak ambil lagi rasanya ini. So macam kalau contoh korang contohlah kalau korang terkey in subjek 3 ataupun 4 yang ada prerequisite, dia akan keluar macam ni lah. Maknanya ada subjek yang sebelum tu tak ambil lagi. So tak boleh lah nak ambil subjek tu. Macam tu lah cara dia. Contohlah ada subjek yang korang nak ambil tapi tapi korang tak dapat subjek tu. So korang boleh reserve. Kat sini reserve ni masukkan terus kod subjek dengan section mana yang korang nak tu, and then nanti dia akan jadi reserve lah dalam kita punya sistem pre-reg ni. Macam mana nak tahu kita punya subjek tu dia dah reserve diterima ataupun tidak? Kalau diterima, bila mana korang check print ni, dekat status ni, alamak, tak boleh besar lagi Orang besar pun jadi kecil. Mana Kalau korang perasan dekat status ni, status ni maksudnya dia bagi tahulah subjek tu registered ataupun reserve. Kalau registered dia akan keluar R macam ni. Tapi kalau reserve dia akan tulis dekat sini RSW. RSV. RSV. Itu symbolize untuk reserve lah. So contoh bila mana subjek yang korang reserve tu, kalau dia dah diterima, dia akan tukarlah status pada registered. Kalau tak, sama ada kalau tak diterima, korang punya reserve tu selalunya dalam sistem tu dah tak ada dah subjek yang korang reserve tu. Tapi kena ingat, setiap kali korang reserve and kalau korang dapat subjek tu, korang dah tak boleh drop dah subjek yang korang dah reserve tu. Tu kena take note lah. Kiranya once korang dah reserve, lepas tu sistem terima korang punya reserve tu, dah masukkan kau dalam section tu, kena make sure yang ambil lah subjek tu. Jangan drop dalam sistem.
Sebab sistem memang takkan terima untuk drop subjek yang dah reserve. Basically macam tu lah. Print ni, ni dia tunjuk lah maknanya satu subjek yang dah, ni lebih kurang macam contohnya kalau nak tampal jadual kan, jenis yang tak rajin nak edit jadual, tampal print je lah yang ni. Dah cukup lah. Kalau rajin sikit, adjust lah. Buat dalam bentuk jadual, masukkan setiap subjek tu, macam tu lah. Dekat sini pun ada juga guideline korang. Kalau korang perasan ada study plan ni, dekat sini dia akan tunjuk lah apa subjek-subjek yang korang dah, apa subjek-subjek lagi yang korang perlu ambil kan. Contoh macam saya sendiri dah settle dah dekat RQ required dengan department required ni. So macam sebab tu dia dah tick dekat tepi ni. Kiranya semua subjek dah ambil. Department pun semua subjek dah ambil. Dia akan keluar macam ni lah. Contoh lagi macam ni untuk HS intro HS punya, 2 dah ambil. Sebab tu lah dia dah tick kat sini. Dekat sini pun membantulah juga. Contoh kan, kalau macam nak tengok department major courses kan, subjek apa yang tak ambil lagi. So bolehlah set dekat sini apa yang kita tak ambil lagi. Ataupun cara lain dia ialah buka dekat iMaklum kita, dekat My Academic ada study plan. Tapi tak apa, tengok kat sini dulu. Nak senang nampak, tengok kat sini je lah. So basically antara cara lain yang korang nak tengok korang subjek apa yang korang tak ambil lagi, pergi dekat My Academic, korang pergi dekat yang study plan ni. So dia akan keluar lah korang punya study plan yang lengkap. Sikit. Loading lah. So dia ada loading sikit. Dia akan keluar lah graduation audit ni. So dekat sini lah dia akan tunjuk subjek apa yang tak ambil lagi, subjek apa yang dah ambil. Macam tu lah. Tak ada lama sangat. Ada result kat situ. So basically macam tu lah untuk sistem prereq ni. Dia kalau nak senang bila mana korang nak susun jadual setiap sem, buka lah dekat course schedule ni untuk menyenangkan korang untuk susun masa. Tak adalah jadual korang tu macam sekolah. Pukul 8.30 sampai 9.50 kelas. Lepas tu pukul 10 ada lagi sampai pukul 11.20. Kalau korang selesa macam tu tak apa. Kalau korang jenis nak ada gap antara jadual korang, susunlah elok-elok supaya ada gap. Macam tu lah. Basically, tu je lah. Okay, next. Nak tunjuk untuk contoh study plan yang pernah dibuat. Mana Yang ni. Kau apa lah? 10.30 lah. 10.36. 10.36. Okay. Tak boleh lama sangat. Nanti korang ngantuk. Kalau ada sesiapa yang nak tanya, bolehlah type, saya siap. Kalau segan nak buka mic kan, type lah, saya siap. Nanti dah Q&A, terus submit. Okay. Present. Okay, ini contoh yang Bruce sendiri buat waktu ni, buat waktu first year second sem dapat dokumen ni. Yang terus buat macam ni. Dekat sini akan nampak lah terus how my 4 years of degree will be. Kiranya dalam bentuk Excel ni dah boleh terus nampak lah. Kita dah boleh terus susun subjek apa yang kita nak. Okay. Contoh kalau macam Bruce sendiri punya, waktu first sem dulu, banyak subjek Arab je. Arab sampai 1, 2, 3, 4. Sampai 4 subjek Arab. Okay, untuk subjek ni,
library skills for RK and Broad student ni, subjek ni selalunya akan ada, memang akan ada lah untuk semua student first year first time. And benda ni akan auto registered by department. And benda ni pun akan ada notice daripada library selalunya bila dah masuk week 3 ataupun week 4. And kelas library skill ni, dia tak ada credit hour. Satu, dia tak ada credit hour. Dan kelas dia sekali je dalam masa satu sem. Kelas dia sekali je. Dia nak kata ini kira macam extra cost lah. Extra cost yang wajib semua ambil. Ni tambahannya lah. Ni sem first year second sem berat sikit Macam bro dulu ambil sampai 21 grade hour. Penat sikit lah waktu ni. Tapi I'm satisfied lah. Ni lah contoh dia. Yang lain macam third year pun. Third year pun ambil 18. Ni ke? Ni third year kan? Ni third year. Ni 18.5. Ni 16. So macam kena pandai untuk korang nak senang. Waktu korang kena bahagikan setiap sem tu paling-paling pun 16 lah. 16. Dia 15 ke 16 credit hour tu stable lah. Dia setiap sem korang setiap sem akan dapat credit hour yang lebih kurang. Macam bro sendiri ni dia tak stable lah. First year first sem 16, tiba-tiba ambil 21. Lepas tu ni sebenarnya 15.5 tapi ada subjek repeat. So itu yang key in kan 13 tu. Lepas tu ni 16. So macam korang kena pandai main dengan, korang kena well manage jugalah dengan korang punya subjek-subjek ni. And then ada juga certain cases, contoh bila korang nak pre-reg subjek yang korang nak, tengok subjek tu dah full, section dah full. So apa yang korang kena buat ialah memang korang kena ada backup plan lah. Subjek apa yang untuk korang gantikan untuk slot in. Sebab korang kena make sure dalam masa 4 tahun korang tu korang takkan macam mana saya cakap, maknanya setiap sem korang setiap sem tu korang tak adalah rasa macam banyak sangat nak kena ambil. Boleh nak ambil sampai 18 ataupun nak ambil sampai 21. Boleh, tak ada masalah. Cuma itu bergantung kepada masing-masing lah. Sama ada mampu untuk bawa ataupun tak. Sebab satu subjek tu bukan sikit dia punya kerja dia. Ada subjek yang sikit, ada subjek yang banyak. And dia depend pada lecturer juga. Ada lecturer yang nak macam tu, ada lecturer yang nak macam ni. So paling sesuai untuk korang kena make sure credit hour korang antara 15 ke 16. 15 ke 17 credit hour per semester. Aktafi bihadzal qadr. Rasanya itu je kot. Sharing yang tak berapa nak simple but complicated ni. So saya rasa saya open for question and answer lah. Untuk ditanya. So thank you very much for listening my lecture. Nak kata lecture juga. Semua tak react apa-apa kan. So thank you lah dengar saya bibil ni. Now I pass the floor to Naim lah. Alright, so thank you kepada Bro Izzat Aiman atas penerangan tadi. To be honest, daripada kita tak tahu apa-apa nampak macam complicated benda ni. So bro tadi terangkan daripada satu, so kita tahulah. And I think semua orang pun dah start plan lah untuk korang punya tu kan. So tanpa melengahkan masa, kita terus kepada part Q&A. Tadi bro ada nak cerita pasal KOKU. Okay, untuk co-curriculum ni, okay. Co-curriculum basically dekat UIA ni ada 3 jenis KOKU. Yang pertama kita ada unit beruniform, yang kedua kita ada KOKU yang biasa, and KOKU yang ketiga ialah niche area. Tapi untuk niche area ni bro tak berani nak sentuhkan sangat sebab batch korang dah tak ada rasanya untuk niche area ni. So memang basically ada 2 jenis je untuk korang. Sama ada korang nak pergi standard yang biasa
ataupun korang nak masuk unit beruniform. Okay, yang biasa ni korang akan ambil subjek usrah usrah 1, usrah 2, usrah budi 1, usrah budi 2, and then korang kena ambil 2 skill. Ambil satu skill. Satu skill tu ada 2 kelas. Skill 1 and skill 2. Tapi dia ialah satu skill yang sama lah. Satu subjek yang sama tapi dipecahkan 2. Contoh fotografi skill 1 dengan fotografi skill 2. Korang tak boleh ambil fotografi skill 1, lepas tu tiba-tiba nak ambil swimming 1. Tak boleh. Korang tak boleh campur 2 koko yang berbeza. Sebab once dah ambil satu koko tu, korang kena habiskan dia punya 2 modul dia. Contoh yang lain ada sign language 1 dengan sign language 2. So kena make sure kena ambil untuk dua-dua tu bukanlah sekaligus, berturutan. Contoh bila korang dah first year second time, korang ambil sign language 1, and then untuk sem seterusnya ambillah juga sign language 2. Sebab itu untuk complementary subjek-subjek koko korang. So basically sebab korang punya tak ada usrah budi, korang pun dia digantikan dengan usrah in action. So ambil je yang memang kena ambil lah yang tu. Tapi yang kedua, kita ada unit beruniform. Kalau sebelum ni zaman kita orang, siapa yang ambil unit beruniform, dia dah tak payah pergi usrah dengan maknanya zaman kita orang usrah budi kan. Siapa yang ambil unit beruniform, dia dah tak perlu ambil subjek parenting, leadership dengan usrah. Tapi zaman korang ni, dia dah jadi subjek tu ialah subjek wajib. Memang semua kena ambil. So I'm not sure if this system is applicable or not untuk batch korang ni. Which is dah ambil uniform, tak perlu dah ambil leadership, parenting and juga usrah. Sebab rasanya untuk batch korang ni memang dah wajib untuk semua ambil, lengkapkan leadership kena ambil, parenting and family management kena ambil, usrah 1, usrah 2, usrah in action 1, usrah in action 2. Yang itu memang kena ambil. So basically yang itu untuk korang punya koko structure ni, korang kena tunggu dulu daripada briefing waktu ta'aruf week nanti. Sebab rasanya nanti akan ada satu slot waktu ta'aruf week yang berkaitan dengan benda ni. So korang kena take note lah waktu tu. Hopefully menjawab persoalan lah. Sebab apa tadi bro tak nak mention waktu yang awal tadi? Sebab yang inilah, sebab benda untuk curriculum korang ni, dia dah tak sama macam zaman kita orang. So kalau macam saya nak explain pun takut tersilap lah. Sebab tu dah saya jadikan dia macam Q&A. Okay. Terima kasih pada Afiq kerana Afiq mana Afiq Rizwan. Terima kasih Afiq Rizwan for reminding that matter. Okay, next. Beasiswa UIA bila apply? Okay, basically untuk beasiswa UIA ada beberapa jenis beasiswa dalam UIA. Antaranya kita ada Academic Excellence Award, Scholarship. Next kita ada Ummatik Scholarship. Dua ni yang common lah. Tapi pointer dia Ummatik Scholarship kena 3.5, maintain 3.5. Kalau Academic Excellence Scholarship kena maintain pointer 3.75 setiap sem. Okay, bila boleh apply untuk scholar ni? Korang boleh apply after 1 semester korang. Which is waktu korang first year second sem, baru korang boleh start apply korang punya scholarship. Baik, kalau siapa yang tak nak ambil scholarship yang UIA, nak ambil yang scholarship luar, contohnya zakat daripada negeri ataupun ataupun beasiswa yayasan, tak kisahlah yayasan mana-mana pun, selalunya memang akan offer sewaktu korang dah masuk semester 2, which is waktu korang first year second sem. Waktu tu lah baru korang apply. Bila korang start degree ni, selalunya memang akan guna duit daripada parent dulu untuk bayar yuran first year first sem korang. Selalunya macam tu lah. Even kalau PTPTN sekalipun, kalau siapa yang
planning untuk ambil PTPTN, PTPTN pun first year first sem korang kena bayar sendiri dulu. Bila dah first year second semester, barulah PTPTN start bayar korang punya yuran. Basically macam itulah. Hopefully menjawab soalan Afiq Daniel. Next. Siti Nur Naimi tanya, kalau dah pre-read, contoh total credit hour kita 12, tak termasuk kuliah yang akan register. Jadi soalan saya, kebiasaannya total credit hour kita berapa selepas kuliah register subjek yang sepatutnya? Okey, sebelum tu nak tanya dengan Siti Nur Naimi, subjek apa yang awak dah register tu? Ada ke orangnya? Hidup lah pula nampaknya. Ada ke? Oh, dia nak type kot. Tak apa, saya menunggulah. Okey. Tak apalah, saya menunggu. Sambil tu saya tunggu jawab soalan yang lain. Amani Zafira, dia tanya, boleh saya tahu skill apa yang UAE tawarkan? Terima kasih. Okey, jawapan dia, boleh buka dalam course schedule tu. Sekejap, saya sendkan balik link tadi. Dalam link ni, link untuk course schedule. So dekat dalam ni, boleh buka, cari dekat, first kalau kita nak tahu skill apa yang UIA offer, dekat bahagian kuliah, tekan Koku, bawah Selpad tu, tekan dekat Koku, session make sure 2021-2022 Sem 1, lepas tu type undergraduate, and then submit. Dekat sini korang akan nampak semua list skill yang memang UIA offer. Okay, sebelum ada orang tanya, dekat dalam course schedule ni, dia ada mention juga subjek-subjek yang niche area. Okay, untuk niche area ni, in my opinion, in my personal experience and information gained from someone, rasanya untuk korang dah tak ada dah untuk niche area ni. Sebab korang dah wajib ambil untuk leadership dengan family management. So subjek niche area ni memang dah tak applicable untuk korang. And hari tu pun waktu ada sekali start pernah keluarkan notis untuk student yang 192 below, maknanya student yang dah second year 192 betul lah, yang student second year first sem sampailah yang fourth year first sem, kena make sure kalau siapa yang ambil niche area ataupun yang nak ambil skill, kena habiskan siap-siap. Sebab berkemungkinan coding tu akan bertukar sikit lah, and ada beberapa subjek tu yang dah tak ada. Tapi kalau sebagai guide, sebagai guidance untuk korang nak tengok skill apa yang UIA offer, bolehlah tengok dekat situ dulu. Sebab apa-apa perubahan nanti akan dimaklumkan from time to time lah. Itulah untuk menjawab soalan Amani Zafira. Next, Alia tanya apa ni? Okay. Bila saya add, dia keluar first year first semester will be registered by kuliah. Kindly check your CRS 2 days before the commencement of lecture at student portal. Please note that students are not allowed to drop the assigned course. Okay, untuk subjek Arab 1115 ni, as I mentioned before, subjek ni memang kuliah yang akan registerkan. So korang tak perlu untuk register subjek tu, and tunggu je lah sebelum kelas mula nanti, tunggu je subjek tu dulu. CCPE 2591. Sekejap Oh, CISPA. Okay.
Oh, UNJS 1201 lepas Okay, Naimi. Untuk awak punya suggested yang awak dah ambil ni, kalau betul-betul nak ambil, boleh, tak ada masalah. Cuma UNJS 1301 tu better drop dulu. And antara subjek management dengan econs ni, pilih juga salah satu. And then tambah dengan subjek IRK ataupun subjek BAR untuk complementkan awak punya subjek. Sebab macam kalau macam ni memang macam nampak macam budak econ, budak kuliah KNMS ke? Dia tak salah, tapi it's better ambil dulu subjek-subjek daripada kuliah kita dulu dengan department kita dulu. Boleh nak ambil open kalau macam Naimi punya yang dia dah ambil ni, MGT dengan econ ni dia dah masuk dalam open elective yang last kali tadi, yang any two courses within the university. Dia dah masuk yang tu. Dia tak ada masalah kalau nak ambil. Kalau rasa nak ambil, silakan, tak ada masalah. Tapi as I mentioned before, ikut kepada kehendak masing-masing nak buat macam mana. And then untuk subjek yang CCPA 2591, drop dulu yang ni sebab subjek untuk course CISPA ni unit beruniform. Satu, tu unit beruniform. And tak boleh ambil lagi yang tu sebab course CISPA 3 ni untuk yang ni dah kiranya untuk yang senior punya lah, bukan yang untuk permulaan punya subjek. Sebab untuk unit beruniform ni, pihak unit beruniform yang akan register masukkan dalam sistem. That's my answer lah untuk Siti Nur Naimi punya soalan. Oh, okay. Alia tanya atas ni. Saya dah try add semua kod subjek IRK and tulis no section available. Normal ke kalau tak langsung subjek IRK dalam first sem nanti? Normal sebab saya sendiri pun, tapi saya ada satu subjek fit. Dia tak adalah normal. Dia macam, dia bergantung kepada kehendak masing-masing nak ambil subjek apa. Tapi kalau misal kata, nak senang jawab macam ni lah. Korang susun nanti, korang kena pandai untuk imbangkan workload yang korang akan hadapi. Kalau contoh macam semua subjek IRK pun korang ambil satu sem, tak boleh tak? Sebab masing-masing tu boleh tahan berat lah dia punya workload dia. So kena ada, bukan check and balance apa Korang kena make sure subjek tu macam ada yang ringan sikit, ada yang berat sikit. Ada subjek koko sebagai korang punya nak keluar sikit daripada subjek akademik, adalah subjek koko tu sebagai korang punya escapism korang ke, macam tu lah. That's my answer. Ada lagi ke soalan lain? Okay, Aiman Afif tanya, kalau nak ambil minor, ada nasihat ke brother and nak pre-req tu macam mana? Okay, as I mentioned before, kalau nak ambil minor, okay, disclaimer, starting kita orang kot, starting daripada kita orang, UIA dah tak endorse major and minor ni, which is dalam korang punya sijil konvo nanti, dia akan tulis korang punya major je. Kalau senior-senior sebelum ni, dia ada tulis lah, majoring in, majoring in Arabic language and literature, minor in halal management. Contohlah, dia punya nama course dekat dalam sijil konvo dia macam tu. Tapi by time sekarang ni, dia dah UIA dah tak buat macam tu. Kiranya dalam sijil konvo korang tu hanya akan ada korang punya main major korang sahaja. Tapi kenapa untuk elektif tadi ada mode untuk minor? Sebab itu memang antara mode yang dibenarkan oleh kuliah, di mana korang kena ambil
cara dia untuk korang nak, bukanlah declare, cara yang korang nak nampakkan macam korang minor dalam satu bidang yang lain tu, korang kena make sure untuk 30 credit hour tu ialah semuanya daripada satu department yang sama. Nak senang kata, bila mana korang susun subjek-subjek yang korang nak ambil nanti, untuk elektif 10 subjek tu datang daripada department yang sama. Contoh kalau nak ambil minor in fiqh and usul fiqh. So 10 subjek yang korang kena ambil tu ialah 10 daripada department fiqh sahaja. Tak ada subjek department Arab sendiri ataupun daripada kuliah lain pun. Basically itulah cara dia. Hopefully menjawab soalan Aiman Afif. Bro, soalan daripada saya. Ada ke possibility macam nak kata kita belajar SEM 1 ni, lepas tu ada student degree yang sebelum ni, kira macam faham tak soalan? Dalam kelas korang ada senior, memang akan ada. Mana-mana subjek pun. Tapi subjek yang korang takkan jumpa senior rasanya subjek UNJS je lah. UNJS, mana-mana subjek UNJS. Sebab subjek tu memang designated untuk batch korang je. Maksud saya di designated tu subjek tu korang akan jumpa, tak korang yang first year, korang akan jumpa yang senior second year korang. Itu je. Korang takkan jumpa yang third year, fourth year lah. Tapi untuk subjek yang lain, contoh macam subjek ulum Quran ke, Islamic dakwah ke, Islamic etik ke, korang nak ambil subjek contoh tarikh adab, history of Arabic literature ke, yang itu kemungkinan memang korang akan jumpa senior-senior korang lah. Begitu. Lepas tu soalan saya lagi, saya pernah dengar lah, ada yang kata kita boleh, kan basic ya, kita faham degree ni 4 tahun, diorang boleh buat jadi 3 tahun setengah, 3 tahun gitu. Macam mana? Okay, benda tu memang boleh tapi rugi. Jawapan bro macam tu je. Sebab apa? Sebab bukanlah starting pun. Polisi dia memang korang boleh habiskan dalam masa, contohlah, korang boleh habiskan dalam masa 3 tahun. Ada yang boleh buat habis sampai 3 tahun. Tapi dia jadi rugi sebab yuran korang untuk tahun keempat, which is korang punya 4 year first sem and 4 year second sem yang korang tak ambil tu sebab korang dah grad, yuran tu still korang kena bayar. So dia agak merugikan lah kat situ. So baik korang betul-betul manfaatkan 4 tahun korang tu, setiap sem tu ada subjek yang korang kena ambil. It's better to be like that lah, daripada korang terkejar-kejar nak habiskan belajar awal. Possible untuk buat 3 tahun setengah ataupun 3 tahun. Tapi satu, workload korang akan berat gila. Setiap sem korang berkemungkinan akan 21 je setiap sem. Bila korang dah workload banyak, korang tak ada masa yang banyak sangat nak socialize. So dia macam tak berapa sesuai lah. Dia macam kau kat universiti ni kau akan belajar je. Gitu. Macam itulah jawapannya. Okay, thank you. Ni ada yang tanya, kalau nak buat double degree, awal now. Wow. Double degree. Okay, untuk double degree ni, dia nama pun double degree. Habiskan dulu first degree, baru ambil second degree. But I'm not sure benda ni still ada orang buat ke tak. Rasa macam dah tak ada. Tapi kalau rasa betul-betul berminat nak buat kan, contoh first degree in Arabic language, second degree nak ambil degree in computer science, contoh kan, boleh. Kalau rasa nak bawa, boleh, tak ada masalah. Cuma it's better consult dululah dengan academic advisor department. Kalau nak betul-betul nak buat double degree lah, kita ada academic advisor. So academic advisor kita buat masa sekarang ialah Ustaz Muhammad Ikhwan bin Abdullah. Nanti korang akan nampak lah nama dia waktu department briefing nanti. So kalau macam
misal katalah memang ada intention nak buat double degree, consult lah dengan Ustaz Ikhwan. Tanya dengan dia nak buat macam mana, and insyaAllah dia boleh guide kan nak buat macam mana. And then misal kata contoh macam kalau korang sendiri pun korang perlukan bimbingan like macam mana saya nak structure saya punya study ni kan. Boleh je contact dengan academic advisor untuk dapatkan pertolongan. Sebab kalau korang nak tanya dengan senior korang, satu dia boleh tapi dia akan macam nak cakap, kalau macam yang kita orang ni still boleh lagi nak refer sebab kita orang subjek yang sama je untuk subjek core dengan subjek elektif. Tapi dia macam tak berapa lah. Dia is better korang tahu dulu potensi korang macam mana and design it yourself lah. Macam tu. Kelebihan short sem yang pertama, korang dah tak perlu hadap subjek yang korang ambil waktu short sem tu pada long sem. Tu je lah manfaat dia. Contoh subjek English for academic writing, subjek ni agak berat lah. And subjek ni supposedly korang, ni pesanan subjek English for academic writing, LEED 1301, tak sure dalam study plan tadi ke tak. Subjek ni better lah korang ambil cepat-cepat. Korang nak ambil waktu first sem ke, korang nak ambil first year second sem ke, silakan. Sebab subjek ni ialah subjek yang bro boleh katakan agak penting untuk kehidupan degree korang. Dia macam jangan ambil subjek tu waktu korang dah third year, korang dah fourth year. Benda tu akan jadi nampak subjek tu korang akan rasa macam sia-sia. So better korang ambil subjek tu awal. Paling-paling lambat pun second year first sem lah ambil LED tu. Itu untuk menjawab soalan Alia. Next. Adakah total yuran yang nyatakan losok tawaran adalah bayaran akhir? Maksudnya ada yuran lain tak selepas bayar semua fee? Ataupun berapa kos sebenar bayaran sepanjang 4 tahun belajar? Dalam yuran tu dah mention 10,000 lebih kan? Itulah total, itu adalah total 4 tahun belajar. Setiap sem korang kena bayar RM1,265 untuk long semester. Short semester depend korang ambil subjek apa. Pula. Baru saya present jap. Ni yang keluar. Next. Sekejap, nak tanya apa ke? Ni yang keluar. Okay. Per year patutlah. Okay. Kalau korang nak senang, per year, semua yang per year korang bahagi 2. Dia macam ni. Okay. Kalau korang nak senang faham lah. 1,265 ialah total untuk semua. Tuition fee, related fee, hostel fee. Itu bayaran per semester korang. Yang ni 1,020 per year. Maknanya untuk first year korang, total tuition fee ialah 1,020. Kalau related fee untuk first year korang, 415. Kalau hostel fee untuk tahun korang, first year korang, 1,105. Itu dia terangkan dalam offer letter korang ni. Tapi yang korang akan bayar per semester. Dan setiap satu semester korang akan bayar RM1,265. Untuk RM410 entrance fees tu, better bayar. Better bayar sebelum korang mula sem. Sebab itu antara yang akan diminta waktu korang sebelum mula sem. 410 ni. Okay. Hopefully menjawab Naimi punya persoalan. And kalau orang lain pun tertanya-tanya. Okay, next. Nurin Zahidah tanya, kiranya dalam prereq tu tak apa je ke kalau credit hour tak cukup 15 sebab uni dah daftarkan certain subjek? Okay. Untuk makluman korang, sistem prereq akan buka sehingga minggu kedua setiap semester. Which is, minggu pertama korang punya first week and second week
the first 2 weeks of semester, sistem prereq still lagi buka. And waktu tu korang still lagi boleh nak add drop. Add drop session masih lagi boleh berlaku within that 2 weeks. After week 3, itulah jadual korang yang memang dah fix lah. Kalau misal kata contohlah kalau korang terambil 18.5 and then korang baru sedar macam tak boleh nak ambil 18 ni, rasa nak kena ambil 15 je. Tapi waktu tu dah week 3. Apa yang korang boleh buat waktu tu ialah yang pertama, isi drop form and kena bayar. Bayar dia kalau week 3 sampai week 10. Week 3 sampai week 10, payment untuk drop ialah RM300 per subjek. Tapi kalau korang nak drop subjek by week 11 sampai week 14, korang kena bayar RM500 per subjek. Tapi drop bukan kalau dia macam, sebab itulah seeloknya waktu first week 1 and week 2, awal 2 minggu semester tu, waktu tu korang kena fikir betul-betul lah. Okey ke nak bawa subjek sekian. So korang kena make sure lah subjek-subjek yang dipilih, yang korang pilih tu, memang subjek tu korang memang ready dengan apa yang korang akan dapat. Sebab tu korang tak perlu nak risau bila dah start SEM masih lagi tak cukup atau tak. Sebab memang sekurang-kurangnya memang akan ada subjek yang akan kuliah letakkan. Tapi korang kena beware lah. Sebab takut kalau kali ni kuliah tak registerkan, so korang boleh lah within waktu minggu pertama atau minggu kedua tu korang yang add sendiri. Macam tu lah nak senang kata. Tapi basically subjek yang department masukkan, contoh macam subjek Hafiz tu, by week 1 memang akan dah ada dah pun. Sebelum SEM mula kadang dah ada dah. Kalau yang batch 201 sebelum ni tanya dengan diorang kata memang waktu minggu pertama tu diorang dah dapat dah subjek Hafiz tu dengan lecturer siapa, section berapa semua. Basically itulah. And for your information, starting next semester, which is korang punya first semester ni, University Senate dah turunkan minimum credit hour daripada 15 ke 12. Which is setiap semester, kalau contohlah korang dapat 12 credit hour je untuk korang punya semester tu, it's still legit, it's still okay and applicable untuk korang dapat Dean's List kalau korang